Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang dihormati jatuh kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah, muslimin muslimat yang rahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada malam ini, malam ke-12 Ramadan. Bermaksud telah selesai 11 hari kita berpuasa, alhamdulillah, dan ada kurang lebih 18 hari lagi untuk kita menempuh madrasah Ramadan ini. Moga-moga natijah yang kita dapat setelah kita keluar daripada madrasah Ramadan ini, kita menjadi hamba-Nya yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, senggang masa rehat sekejap ni, kurang lebih masa lebih pada saya 15 hingga 20 minit lah untuk tazkirah. Jadi bila tazkirah ni dia tak boleh panjang. Tazkirah ni sekitar 15-20 minit. Kalau kuliah dalam 40-45 minit, ceramah baru 2 jam. Jadi tazkirah beda ya. Jadi don't worry, jangan risau tuan-tuan. Dan tajuk diberi pada saya adalah untuk mengupas tafsir pada juzuk sebelah. Bila saya dapat tajuk tafsir juzuk sebelah, saya jadi takut. Sebab apa? Perlu dihabiskan dalam tempoh 15-20 minit. Tafsir satu juzuk tuan-tuan. Sebenarnya tafsir ni paling tidak setahun untuk satu juzuk. Kalau tafsir, okay? Saya pun fikir nak buat tadabbur. Tadabbur pun 3 surah ada dalam juzuk sebelah ni. Surah At-Taubah, sebahagian surah At-Taubah, surah Yunus komplit, dan 5 ayat surah Hud pun rasa tak lepas. Untuk satu malam pun rasa tak lepas. Kalau tidak 12 malam kita balik malam ni, tapi insyaAllah saya cuba petik, ambil isu-isu ataupun kita kata tema yang utama yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita daripada 3 surah yang barangkali telah kita selesai baca pun pada 11 siang tadi, kan? Jadi bagi mereka yang bertadarus menghabiskan, cuba menghatamkan 30 juzuk Al-Quran, maka kita dah selesai juzuk 11 tadi, Jadi tuan-tuan sedar tak sedar, tuan-tuan mungkin bertadarus, mengaji, membaca surah 3 surah tadi dan juzuk sebelah ni, apakah sebenarnya mesej ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada 3 surah ni? Okay, yang pertama saya nak pergi kepada surah At-Taubah, ringkas tuan-tuan. Surah At-Taubah yang terdapat di dalam juzuk 11 ni bermula daripada ayat 94 hingga penghujung surah, iaitu ayat 129. Bermaksud ayat 1 hingga ayat 93 tidak ada dalam juzuk sebelah, dia ada pada juzuk 10. Jadi bermula daripada ayat 94 hingga ayat 129 surah At-Taubah terdapat pada awal juzuk 11. Okey. Surah At-Taubah ayat 94 hingga ayat 129 ni nak cerita tentang apa? Okey. Tuan-tuan rahmati Allah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyambung kisah penceritaan ataupun pengajaran yang Allah rakamkan di dalam surah ini berkaitan dengan satu peperangan yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu Perang Tabuk. Perang Tabuk. Baik, secara ringkas sejarah tentang Perang Tabuk sebelum kita nak pergi, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada peperangan ini? Okay? Perang Tabuk ni tuan-tuan berlaku pada bulan Rajab, iaitu maknanya 2 bulan lah, lebih kurang sebelum Ramadan, pada tahun ke-9 Hijrah, bersamaan dengan 630 Masihi. Tahun ke-9 Hijrah ni bermaksud setahun sebelum kewafatan Nabi SAW.
Dan majoriti ulama mengatakan bahawa perang Tabuk ini adalah peperangan terakhir yang disertai oleh Nabi SAW. Dalam banyak-banyak perang yang Nabi sertai, perang Tabuk ni perang terakhir. Sebab tuan-tuan, selepas daripada ni, mana tinggal setahun lagi usia Nabi SAW, kemudian pada tahun ke-10 Hijrah Nabi SAW wafat. Peperangan ini berlaku di Wadi Al-Qura, dan bertempat di antara Hijaz dan Syam. Dan dia juga dipanggil sebagai Ghazwatul Usrah, perang kesulitan. Sebab apa? Peperangan ini berlaku ketika cuaca ketika itu panas yang bersangatan, panas ceng, kapung kata. Panas sangat ketika itu, dan para sahabat ketika itu diuji dengan ujian kesenangan. Ketika itu bila musim panas, pokok-pokok mula membuahkan hasil dengan banyak, dengan lebat. Jadi bila seruan jihad, semboyan jihad ditiup oleh Nabi SAW, Nabi panggil sahabat untuk keluar berjihad menentang tentera Rom. Tentera Rom ni siapa tuan-tuan? Tentera Rom ni pada ketika zaman Nabi dulu, tentera Rom ni adalah antara kekuatan militer ketenteraan yang paling kuat. Tak ada mana-mana kerajaan yang boleh jatuhkan, yang boleh tewaskan tentera Rom. Hanya last kali akhirnya tentera Islam, Nabi SAW berjaya mengalahkan tentera Rom ni. Jadi ketika itu para sahabat ni dah berasa gerun dah sebenarnya sebahagiannya. Tambah pula dengan orang munafik, dia mencocok ataupun dia menghasut para sahabat ni, mu tak usah keluar lah, tak usah lawan. Dengan Rom ni mu kalah. Tak ada lagi dalam sejarah yang berjaya menang dengan tentera Rom. Jadi orang munafik mula cocok ni peranan. Waktu ni lah, bila berlaku perang Tabuk ni lah, golongan-golongan munafik ni Allah zahirkan seorang demi seorang. Siapa yang maknanya yang hanya zahirkan dia Islam di lidah, tapi sebenarnya hati dia itu kufur kepada Allah. Jadi Allah zahirkan muka-muka ni lah muka munafik. Jadi itu satu, mendatangkan kegerunan dalam hati para sahabat. Dan yang kedua, pokok-pokok berbuah dengan lebat, buah kurma, buah tin, zaitun dan sebagainya. Jadi ada sebahagian sahabat ni yang sayang nak tinggal pokok-pokok yang sedang berbuah. Sebab bila keluar perang, sudah tentu sebulan mungkin lebih kan perjalanan, dan mungkin bila keluar pergi perang, buah-buah yang dah masak ranu di atas pokok lama-lama akan rosak jatuh, maka mereka tidak akan dapat menuai hasil. Jadi ada sebahagian sahabat, antaranya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Ar-Rabi'. Ni antara 3 sahabat yang sebelum ni maknanya peperangan sebelum ni mereka tak pernah miss. Mereka akan ikut Nabi. Tapi bila kali ni mereka diuji dengan pokok berbuah dengan lebat, hasil yang banyak, mereka tergugat iman. Tak apalah, sebelum ni kami tak pernah miss perang dengan Nabi, kali ni tak apa kot, tak pergi sekali. Gitu. Tak pergi sekali tak apa kot. Jadi mereka antara 3 orang sahabat yang tak turun ke medan Tabuk. Jadi akhirnya cerita tentang 3 orang ni, akhirnya mereka meminta maaf, memohon maaf kepada Nabi, bertaubat kepada Allah. Dan Nabi kata, untuk kamu 3 orang ni aku tidak akan hukum. Orang lain munafik, ada sebahagian orang munafik Nabi hukum kerana mereka tak nak turun ke medan jihad. Sebab waktu tu memang wajib turun pergi berjihad kan. Jadi 3 orang sahabat ni Nabi kata, okey, aku tak akan hukum, cuma aku serahkan kepada Allah Ta'ala untuk tentukan apakah balasannya ataupun pengampunan yang sepatutnya kepada mereka. Okey, itu tentang 3 orang ni. Okey, kemudian bagaimana boleh berlaku peperangan ni? Perang Tabuk ni. Perang Tabuk ni berlaku tuan-tuan bila seorang utusan Nabi namanya Al-Haris bin Umair yang diutus ke Busra telah dibunuh oleh Shurahbil bin Amr Al-Ghassani. Dibunuh ketika mana Nabi hantar utusan ke negara-negara luar ni, negara-negara bukan Islam ni, untuk suruh masuk Islam. Namun dia telah dibunuh oleh salah seorang daripada orang Rom, dan ini telah membangkitkan mana kemarahan Nabi SAW. Dan Nabi dengan perintah Allah Ta'ala, Nabi suruh para sahabat untuk pergi melawan dengan tentera Rom. Berapa jumlah tentera umat Islam ketika ini? Yang dikatakan dalam kitab-kitab sirah, Nabi keluar bersama dengan 30,000 orang tentera yang bersenjata, lengkap bersenjata dengan unta dan sebagainya, kuda dan sebagainya. 30,000 orang.
melawan, kita nampak ramai dah tu 30,000 orang, tapi melawan dengan ketubukan militer ketenteraan daripada tentera Rom seramai 250,000. Ada yang kata lebih. Logiknya 30 lawan 250, tuan-tuan. Balik awal, balik awal. Tapi Nabi dan para sahabat yang berjuang, yang turun bersama dengan Nabi ni tak gentar sedikit pun, sebab mereka yakin akan janji dan nusrah bantuan daripada Allah SWT. Akhirnya, saya pendek cerita, dengan keyakinan para sahabat, dengan pengorbanan para sahabat, ada antara mereka yang sanggup tinggal kesenangan mereka, ada antara mereka yang infak harta mereka untuk peperangan ni. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni infak seluruh harta dia untuk perang ni. Antaranya Uthman bin Affan dia infak 200 ekor unta lengkap dengan pelana dengan sebagainya lah, dan 200 uqiyah ataupun lebih kurang 8,000 dirham duit diinfakkan untuk tentera umat Islam begini. Jadi ada ramai lagi para sahabat yang dermawan, yang mengeluarkan harta dia untuk dikeluarkan untuk peperangan untuk umat Islam berhadapan dengan tentera Rom. Sebab bukan calang-calang, tuan-tuan. Namun akhirnya kita kata 30,000 lawan 250,000 ini, akhirnya tak sempat berlaku pertempuran bila Nabi SAW dan tentera umat Islam sampai di medan, di Wadi Al-Qura ni, di Tabuk ni, tentera Rom sudah bertempiaran lagi. Semua 250,000 orang tentera ni semua lagi. Mereka rasa takut dan gerun dengan keberanian yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. Akhirnya umat Islam menang free, tanpa berlaku pertumpahan darah. Okey, itu satu cerita. Dan apa yang boleh, pengajaran yang boleh kita ambil, saya akan ambil satu-satu, kemudian kita akan rangkum keseluruhan. Apa pengajaran yang boleh kita ambil? Satunya adalah dari sudut keimanan dan keyakinan para sahabat akan janji Allah dan janji Rasul. Mereka, walaupun mereka dalam keadaan berhadapan dengan tentera yang sangat kuat, yang tak pernah tertewas oleh mana-mana pasukan sebelum ni, tetapi mereka tetap teguh di belakang Nabi SAW, percaya akan yakin janji Allah. Yang kedua, ada sebahagian sahabat yang sanggup infak duit, harta, segala apa yang dia ada demi untuk kemenangan tentera umat Islam ketika itu. Yang ketiga, para sahabat yang berasa tersilap, yang melakukan kesalahan, berasa menyesal akan tindakan kerana tidak turut serta dalam peperangan, tidak sahut seruan Nabi, tak ikut perintah Nabi untuk turut berjuang, terus segera mohon taubat pada Allah, mohon maaf kepada Nabi SAW. Okey, itu pengajaran yang boleh kita dapat daripada surah At-Taubah, cerita tentang perang Tabuk. Yang kedua adalah pada surah Yunus. Pada surah Yunus. Surah Yunus ni, minta maaf pendek-pendek ni. Mungkin tuan-tuan rasa tak berapa nak puas mana cerita, tapi 20 minit maksimum masa untuk saya. Okey. Baik, yang kedua adalah cerita tentang surah Yunus. Surah Yunus ayat 1 hingga ayat 109. Surah Yunus. Okey, surah Yunus fully berada dalam juzuk 11. Surah Yunus menceritakan bukan tentang Nabi Yunus, tapi tentang umat Nabi Yunus alaihissalam. Yang mana umat Nabi Yunus merupakan satu-satunya umat yang sempat beriman kepada Allah Ta'ala sebelum Allah turunkan azab kepada mereka. Dan dikatakan umat Nabi Yunus ini adalah satu-satunya umat, satu-satunya kaum yang semuanya beriman kepada Allah dan Rasul. Kita tengok dalam sejarah, hatta umat Nabi Muhammad SAW sendiri pun ada yang beriman, ada yang tidak. Nabi-Nabi lain pun ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi dikatakan umat Nabi Yunus ni semuanya beriman kepada Nabi Yunus SAW. Ringkas cerita tentang Nabi Yunus ni, tuan-tuan. Nabi Yunus dikatakan berketurunan daripada Nabi Yusuf, daripada Nabi Yaqub, daripada keturunan Bunyamin. Dilantik menjadi Nabi dan Rasul pada usia 30 tahun. Kemudian Nabi Yunus ni berdakwah kepada kaum dia lebih kurang 30 tahun. Berdakwah, sikit sahaja yang beriman, sebahagian besarnya, majoritinya menolak dakwah Nabi Yunus. Berapa tahun, tuan-tuan? 30 tahun. 30 tahun berdakwah, sikit sahaja yang beriman. Sehingga mendatangkan rasa sedih dan pilu di dalam hati Nabi Yunus. Nabi Yunus mengadu kepada Allah tentang keingkaran, penolakan dakwah oleh kaum dia ni. Allah Ta'ala kata, wahai Yunus, kamu sabar dulu, teruskan dakwah
teruskan dalam tempoh ni, kamu teruskan dakwah lagi, ajak mereka kepada Islam, kepada agama tauhid, kan. Nabi Yunus teruskan dakwah dia sehinggalah sampai kepada tempoh yang Allah Ta'ala tetapkan tu. Hampir dah nak habis tempoh tu, Nabi Yunus nampak di awan, di langit ada sekumpulan awan tebal hitam yang berarak menuju ke kampung dia, menuju kepada umat dia. Jadi Nabi Yunus nampak tempoh yang Allah Ta'ala dah bagi ni dah semakin hampir. Barangkali itulah petanda yang Allah Ta'ala akan turunkan bala kepada kaum dia. Maka Nabi Yunus dalam keadaan dia marah kepada kaum dia sebab masih lagi tolak dakwah dia, dan dalam keadaan dia takut, dia tak nak tengok umat dia ni ditimpakan azab bencana depan mata dia, maka Nabi Yunus tinggalkan umat dia. Nabi Yunus tinggalkan umat dia, naik bot, naik kapal dan sebagainya, kemudian dicampak daripada kapal dan ditelan oleh ikan nun. Pendek cerita kan, ditelan ikan nun. Dalam ikan nun itulah Nabi Yunus berzikir dan mengenang akan tindakan dia meninggalkan kaum dia tu, dalam keadaan kaum dia tu nak kepada dia, dalam keadaan kaum dia tu dahagakan kepada dakwah, kepada seruan kepada Tuhan. Tapi Nabi Yunus tinggalkan. Dan dalam keadaan Nabi Yunus tinggalkan umat dia ni, sebenarnya bila Nabi Yunus dah tinggalkan, bila umat dia nampak awan hitam berarak tu, mereka pun tahu inilah janji Yunus ni, mengatakan bahawa kalau kita tolak dakwah dia ni Allah nak timpakan azab pada kita. Terus mereka mencari Yunus dan ingin melafazkan kalimah tauhid ataupun keimanan mereka kepada Allah dan Rasul. Namun mereka cari-cari Yunus tak ada. Sedangkan dalam keadaan tu mereka semua dah beriman, dah bertaubat kepada Allah, kan, dan mereka beriman kepada Allah. Tapi Nabi Yunus tak ada. Jadi andai kata Yunus sabar sekejap, tunggu sekejap, maknanya pada tempoh yang Allah telah tetapkan itu, sudah pasti Nabi Yunus akan melihat umat dia ni seluruhnya beriman kepada Allah di depan mata dia. Tetapi bila dia meninggalkan kaum dia, Allah Ta'ala nak tegur. Perbuatan Nabi Yunus meninggalkan kaum dia dalam keadaan kaum dia ni perlukan kepada panduan, perlu kepada pemimpin untuk pandu dia, pandu mereka. Maka Allah tegur yang Nabi Yunus dengan Allah telan Nabi Yunus ni dalam perut ikan Yunus selama beberapa hari. Ada kata 7 hari, ada kata 21, ada kata 40, ada kata bulan-bulan, wallahualam. Tapi selama beberapa hari lah. Akhirnya di dalam perut Nabi Yunus inilah Allah Ta'ala mengajarkan satu kalimah tauhid ataupun satu kalimah taubat kepada Nabi Yunus, yang kita biasa baca juga ada disebut dalam hadis, kan, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam surah Al-Anbiya ada sebut, kan, dan dalam hadis Nabi SAW pun ada sebut tentang afdal ataupun disunatkan kita baca zikir ni ketika mana kita di tahiyat akhir sebelum kita bagi salam. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Jadi zikir inilah yang Nabi Yunus sentiasa baca dalam perut ikan nun. Akhirnya Allah Ta'ala keluarkan bagi dia daripada perut tersebut, kembali kepada kaumnya dan melihat kaumnya telah beriman kepada Allah Ta'ala. Dalam surah Yunus ni Allah cerita dua keadaan. Satu keadaan kaum yang Allah sempat terima maknanya Allah terima taubat mereka sebelum azab turun. Dan dalam surah Yunus ni juga Allah cerita tentang kaum Fir'aun yang mana bila mereka kejar Musa, ditenggelamkan di laut mati, kan, bila dah nampak laut bercantum dan mereka dah nak lemah, waktu tu Fir'aun, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, aku bersaksi bahawa engkau lah Tuhan, tiada Tuhan selain daripada engkau. Waktu tu dia baru bertaubat, Allah tak terima. Jadi dalam surah Yunus ni Allah cerita tentang kaum yang diterima taubat oleh Allah. Siapa dia? Kaum Yunus. Dan kaum yang tidak diterima taubat oleh Allah, iaitu Fir'aun. Kita tuan-tuan, kita tak tahu berada pada kaum yang mana diri kita. Adakah sempat kita bertaubat kepada Allah sebelum ajal seperti mana kaum Nabi Yunus, ataupun kita tak sempat bertaubat, ataupun kita bertaubat tapi taubat kita tidak diterima ketika mana ajal menempuh ataupun menjemput kita. Baik, kemudian yang ketiga adalah surah Hud. Surah Hud ni pendek je, 5 ayat, ayat 1 hingga ayat 5. Dalam surah ni Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kisah perjuangan para nabi, yang disebutkan antaranya di dalam surah ni Nabi Hud, Nabi Nuh,
Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa alaihissalam. 6 kisah Nabi. Kalau tuan-tuan baca terjemahan dia pun dah boleh tengok ya, kisah perjalanan perjuangan para Nabi ini berdakwah kepada kaum mereka. Dan kisah Nabi Hud paling panjang di dalam Al-Quran diceritakan di dalam surah Hud ini, iaitu dalam ayat 50 hingga ayat 60. Okey. Surah ni tuan-tuan, bila cerita surah Hud ni tuan-tuan, surah Hud ni dia turun selepas daripada surah Yunus. Tadi kita cerita surah Yunus tadi kan. Surah Hud ni turun selepas surah Yunus. Dikala Rasulullah SAW dalam situasi di mana baginda berasa seolah-olah keseorangan. Sebab surah ni turun ketika mana Allah Ta'ala menjemput Sayyidatuna Khadijah. Khadijah wafat. Kemudian Abu Talib meninggal dunia. Kemudian sebahagian besar para sahabat pergi berhijrah ke Habasyah. Jadi Nabi rasa tak ada orang di Mekah ketika itu untuk defend, untuk bersama dengan Nabi, untuk teruskan dakwah. Khadijah yang paling kuat membela dan memberi semangat pada Nabi dah tak ada. Abu Talib yang banyak backup pertahankan Nabi pun tak ada. Para sahabat yang menjadi tempat Nabi bercerita, tempat Nabi berkongsi, tak ada. Sebahagiannya tak ada. Sebab apa? Pergi berhijrah ke Habasyah, berlindung di Habasyah. Jadi Nabi rasa seorang. Nabi rasa lonely, keseorangan. Maka Allah Ta'ala menurunkan surah Hud ini dengan Allah ceritakan 6 kisah para Nabi ini, nak bagi semangat motivasi kepada Nabi bahawa Nabi-Nabi dulu menghadapi tentangan, ujian dan rasa lonely, keseorangan yang lebih mencengkam berbanding dengan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Jadi sedikit sebanyak memberi semangat kepada Nabi. Dan diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, surah Hud ini adalah surah yang menyebabkan rambut Nabi beruban. Rambut Nabi beruban dalam hadis riwayat Tirmizi. Sebab apa? Al-Maududi sebut sebab surah Hud ni Allah cerita tentang umat, kisah umat 6 orang Nabi tadi yang mana mereka menolak dakwah Nabi mereka dan Allah timpakan azab. Disebabkan beratnya, pedihnya, besarnya siksaan azab yang diterima kepada 6 golongan ini, 6 kaum Nabi ini, menyebabkan Nabi berasa gerun dan takut sehingga rambut Nabi beruban. Jadi tuan-tuan, kesimpulan penutup dia tu, kes mini ini, daripada 3 surah ini dan 3 kisah yang saya ambil ini tuan-tuan adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan satu mesej yang penting kepada kita, iaitu Allah Ta'ala mengajak kita pulang kepada Allah Ta'ala. Dikala kita ni tidak pernah lekang daripada melakukan kesilapan, kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa, betul tak? Tak ada siapa pun yang boleh dakwa bahawa dia tak pernah melakukan dosa. Tak ada. Dia tak pernah melakukan kesalahan. Tak, semua pernah melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik umat ataupun sebaik-baik hamba yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Sebab itu surah At-Taubah, nama pun surah At-Taubah, taubat, mengajak, menyeru manusia agar kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui kisah perang Tabuk tadi, melalui kisah sahabat yang bertaubat pada Allah, mohon maaf pada Nabi sebab tidak turun perang. Kemudian dalam surah Yunus menceritakan tentang Nabi Yunus yang kembali kepada Allah apabila menyedari akan tindakan dia, kesilapan tindakan dia, meninggalkan kaum dia di saat kaum dia memerlukan dia. Dan dalam surah Hud juga menceritakan tentang pentingnya kita kembali, rujuk kembali, bertaubat kepada Allah melalui kisah umat yang terdahulu yang mana apabila mereka ingkar, tak nak ikut akan ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul mereka, maka mereka ditimpakan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bersama dengan Ramadan, kita dah masuk pertengahan Ramadan ni kan, puasa dah masuk pertengahan tadi. Kalau kita kata awal rahmah wa awsatuhu maghfirah kan, pertengahan awal rahmat, pertengahannya adalah keampunan. Maka kita mohon banyak-banyak keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat semahu-mahunya kepada Allah, sebab kita tak tahu bila Allah Ta'ala akan tarik nyawa kita, dan kita tak tahu kat mana kita, di mana Allah tarik nyawa kita, dan kita tak tahu bagaimana keadaan kita ketika Allah Ta'ala menarik nyawa kita.
Dan adakah kita ini, pemergian kita ini akan dikenang sebagai seorang yang soleh, seorang yang banyak berbuat kebaikan, di atas muka bumi, ataupun langsung tidak diindah ataupun dikenang akan kematian kita pula. Jadi kita tak tahu kesudahan kita, maka marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.